Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma wa yaqina wa fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka apa? 29 ke 30? Ha? Muka 30? Atas kali? Atas kali ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ke-18, kaunuhu sami'an. Ini sambung pada bicara sifat maknawiyah. Jadi huraian pengertian di dalam makna kaunu tu kita dah lalu 2-3 kali dah tu. Kita dah lalu dah. Jadi hak sebelakang ni kita kiahlah hak mana yang dibahas pada mula-mula tu, kaunuhu qadiran, apa tu kaunuhu muridan, dia ulang juga sikit. Di sini cuma dia ulang sikit je. Sebab sama. Pengertian dia tu sama ya. Bolehlah kita nak laju sikit tu boleh. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf. Mengetahui dan mengaku tu dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala kaunuhu sami'an. Yang kita sebut dulu, dia panggil juga istilah bagi sifat maknawiyah, dia panggil sifat thubutiyah. Sifat yang jenis bangsa sabit pada zat Allah Ta'ala. Dan juga kita dah hurai sekali lalu hari itu, berlaku khilaf di antara ulama, khususnya Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abul Mansur Maturidi, pada untuk menafsirkan, duk mengertikan apa beza pengertian kaunun, kaun itulah kana yakunu kaunan, apa benda tu kaun. Jadi duk khilaf lah. Kebanyakan Asy'ariyah, ulama yang mengikut jalanan Abul Hasan Al-Ash'ari, dia kata maknawiyah tu kena kepada pengertian kita reti ada sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Kita tahu, kita reti kata ada kudrat di zat Allah Ta'ala, tu maknawiyah lah. Tu makna lazim, dia panggil makna lazim. Lazim daripada kita tahu ada iradat di zat, bermakna tu maknawiyah dah. Sebab tu jalanan Abul Hasan Al-Ash'ari, dia tidak bilang masalah hak maknawiyah. Hak cuma kita kena jaga mana, walaupun dia tidak bilang, tetapi i'tiqadkan benda tersebut sepakat. Jalanan Abul Hasan Al-Ash'ari pun kata keadaan Allah yang kuasa. Abul Mansur Maturidi pun kata keadaan Allah yang kuasa. Begitu juga jalanan Mu'tazilah, depa pun kata keadaan Allah yang berkuasa. Maka hak tu sepakat ulama. Yang tu sepakat ulama. I'tiqad, pegang kata Allah tu yang kuasa, keadaan Allah yang berkehendak,
keadaan Allah yang melihat, dan sampailah keadaan Allah yang berkata-kata ni, masalah pegang tu sepakat ulama. Cuma duk berkhilaf pada masalah bilang. Di sisi Abu Hasan Asy'ari cukup ngaji 13 sifat, okey, lepas dah fardhu ain. Di sisi Abul Mansur Maturidi nak 24. Astagfirullah. Di sisi Abul Mansur Al-Maturidi dia nak 20. Dan sebahagian ulama usuluddin yang lain dia kata 24. Tapi di sini dia tak bawa mai. Masalah lagi 4. Satunya sifat takwin, lepas tu juga sifat idrak, kaunuhu mukawwinan, kaunuhu mudrikan. Hak ni dalam Misbahul Munir tak ada. Tapi kalau dalam kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad Al-Fatani dia ada sebutlah berkaitan hak lagi 4 tu. Tu kata duk berkhilaf di kalangan ulama. Berkhilaf kata pengertian keadaan tu apa keadaan. Jadi kalau tu ibarat di sini pengarang kitab ni dia berlaku atas pendapat yang mengatakan keadaan yang terjemuh daripada lafaz kaun tu ialah kena kepada hal, iaitulah jalanan Abul Mansur Maturidi. Jalan tu nah. Dia qaul dhaif. Hak ni qaul dhaif ataupun qaul marjuh. Qaul dhaif jugalah, qaul lemah. Tetapi walaupun dia ni qaul yang lemah, tetapi dia masyhur, terkenal. Khususnya kita belah tanah Melayu ni terkenal dengan sifat 20. Kita tak pernah duk cakap, tak jaranglah dengar pi mana, pi kuliah. Kuliah apa? Tauhid. Baca kitab apa? Sifat 13. Tak cakap lagu tu. Kalau cakap itu orang tanya, bukan sifat 20 ke? Dia jadi orang pelik tak biasa dengar ngaji sifat 13. Hak tu dengar sifat 20. Sebab tu kata sifat 20 dia masyhur. Walaupun dia dhaif, pendapat yang lemah, tetapi dia terkenal. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat 13. 13 sifat. Yang hak wajib belajar lah. Adapun pegang sama ya. Pegang sama 20 tu jugalah. Baik. Artinya keadaan Allah tu dia tafsir makna kaunuhu sami'an. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Dan tidak keadaan Allah Ta'ala yang tuli. Itu makna lazim lah. Bila sabit pada zat Allah Ta'ala tu keadaan dia yang mendengar, maka tidaklah pada zat dia tu keadaan yang tuli. Kita sebut dalam sifat sama' dulu, dia panggil ad-diddan la yajtami'an. Dua yang berlawanan tak boleh berimpun sampai bila-bila. Dia tak boleh berimpun. Dengar dengan tuli. Pekak kau kita duk cakap. Maka dua tu dia panggil dua hak berlawan lah tu. Bila dua berlawan dia tak ada wasitah, dia tak ada yang menengahi, maka tak boleh duduk sekali dua-dua tu. Pilihlah sama ada mendengar ataupun tidak mendengar. Tidak mendengar tu kita kata dengan makna tuli. Baik. Tidak keadaan Allah Ta'ala tu yang tuli, dan iaitu apa? Keadaan itu tu. Ni nak tafsir lafaz kaunu tu, kaunu. Kita sebut dah dulu kaunuhu. Ada dua pengertian tu, satu kaun kaf waw nun. Hu tu satu perkataan lain pula tu. Tu dhamir. Nya. Keadaan kaunu. Hu nya. Sambung bunyi keadaannya. Nya tu kena kepada siapa? Iaitu tempat marji' ilah dia, tempat kembali dia kena kepada Allah. Sebab tidak main kaunuhu, setengah kitab kaunuhu ta'ala. Retilah dhamir tu rujuk kepada Allah. Jadi di sini ni dia nak hurai apa pengertian kaunu tu, kaf waw nun tu. Apa pengertian dia? Iaitu suatu sifat yang antara ada dan tiada. Satu sifat yang menengahi
Kita kata lagu tu mudah cakap. Satu sifat kaun tu kena kepada satu sifat yang menengahi di antara ada dan tiada. Lagu mana? Arak ingatlah hak minggu lepas tu. Bukannya dia tu kaun tu, keadaan tu bukannya dia tu ada sampai peringkat ada seperti mana sifat ma'ani tu. Dah. Kita sebut dah dulu sifat ma'ani dia panggil sifatun wujudiyatun, sifat yang bangsa ada. Adapun hal di sini dia sifat juga tetapi tidak sampai pada peringkat ada. Dan kemudian kalau lagu tu tak ada, bukan tak ada langsung. Tu duduk tengah-tengah antara ada dan tiada. Nak kata ada betul pun tak, nak kata tak ada terus pun tidak juga. Tu hak duduk menengahi tu. Hak kita dah buat misal tu lah, hak keadaan yang berbaju tu, keadaan berbaju masalan diri keadaan saya ni berbaju. Ni keadaan saya berbaju ni, keadaan tu keadaan saya berbaju tu bukan tak ada terus. Kalau tak ada terus, tuan-tuan tak boleh faham kata saya ni berbaju. Kemudian bukannya keadaan saya berbaju tu ada betul sampai peringkat seperti sifat ma'ani. Kalau ada betul seperti sifat ma'ani, jadi bertambahlah, dia jadi renggang. Antara baju dengan tubuh saya dia akan jadi renggang sebab ada benda ketui lain duk tunggu tengah tu. Kalau kata misal di sini, kalau kata keadaan Allah yang kuasa misal, zat Allah tu ada, kudrat tu ada. Dua-dua ni jenis benda hak ada, maujud, benda hak ada. Maka keadaan itulah seolah-olahnya yang melekatkan antara kudrat dan juga zat. Seolah-olah yang melekat, bukan melekat betul tak, seolah-olah. Tak boleh kata keadaan tu ada betul. Kalau keadaan tu ada betul, zat dengan kudrat dia akan renggang. Dia akan jadi renggang. Tengah ni ada satu lagi. Bukan tak ada terus. Kalau tak ada terus, kita tak boleh reti kata ada kudrat di zat Allah Ta'ala. Ni pendapat dhaif ni dia pening sikit. Tu kata sebab tu dia jadi pendapat dhaif, sebab tu dia lemah pendapat ni. Tapi bukan semua ulama jalanan Maturidiyah dia akui benda ni. Ada sebahagian kecil juga yang mengikut jalanan Abu Mansur Maturidi, tapi dia tak tafsir hal tu seperti mana Abu Mansur Maturidi. Tu adalah sikit-sikit bahasan tu. Tu kata keadaan tu suatu sifat yang antara ada dan tiada, yang melazim. Kita bercakap bahasa kita yang berengke. Yang berengke, yang melazim, yang berengke dan melekat ia keadaan tu. Yang melekat dan melekat ia keadaan akan sifat sama di zat Allah Ta'ala. Tu keadaan tu seolah-olah keadaan tu, kalau kita misal mudah-mudah macam gam. Misal mudah macam gam. Tengok rapat, retah ni kita nampak rapat lah di dinding. Padahal di situ tu ada satu lagi yang duk melekatkan. Yang mana kalau gam tu tak ada, retah tu tak boleh rapat dengan dinding. Kalau kita misal retah pelekat di dinding, seolah-olah keadaan tu macam gam yang melekatkan. Tapi gam tu dia benda ada betul. Di sini tak, bukan kata dia benda ada tak. Tu situ. Dia faham tak? Dia tu kalau tanya oleh awak. Dia pendapat ni dia dhaif, tapi dia masyhur di tanah Melayu, khususnya masyhur. Tu kata yang melekat ia keadaan tu akan sifat sama. Sama tu sifat ma'ani. Melekat tu di zat Allah Ta'ala. Lagi pula yang sedia ia. Sebab apa kata sedia? Kerana tidak ada sifat Allah tu yang baru. Kerana kan dia berengke. Bila kata sama Allah tu qadim, sedia, maka keadaan yang melekatkan antara sama dengan zat tu pun kena sedia juga. Tu makna berengke.
Al-mutalaziman la yanfakkan, dia panggil. Dua yang berlaziman tak boleh kita nak bercerai tanggal, tak boleh. Bila ada hak tu pasti ada hak ni, tu dia panggil lazim. Siapa orang tanya lah, antara Quran dengan hadis dengan Rasulullah, dengan kitab hadis, mana yang lebih utama kita ikut? Tu kalau terkejut-terkejut orang tanya nak jawab ke mana? Dia kata sebab ada dah orang kena. Ada dah orang kena. Lepas tu kita tak apa pandai jawab juga. Tapi jawab nanti pun dia tanya kita, terkejut kat kita pun. Lagu mana? Ikut Quran lebih baik ke ikut hadis Nabi lebih baik sallallahu alaihi wasallam? Kalau agak-agak kita nak tembak kat mana? Sunyi. Lapak tu. Nak ikut kalau kita pada adatnya kita akan kata ke mana? Ikut Allah lah. Ikut Quran lah, kan kalamullah tu pada zahir pemikiran secara ringkas. Duk nampak lagu tu, hak kawan tu nampak lagu tu. Apapun Quran, apapun Allah nombor satu. Dia nampak kot tu. Jadi seolah-olahnya ikut Nabi ni dia darjat rendah pula. Seolah begitu. Jadi ulama jawab kata gu mana? Bila orang tanya ikut Quran ke dulu ke nak ikut hadis dulu? Jawab ke dia al-mutalaziman la yanfakkan. Dua yang berlaziman tak boleh bercerai tanggal. Ikut Rasulullah, dia melazimi ikut Al-Quran, dia berengkeh. Dia jadi berengkeh. Bila kita ikut Quran, maknanya kita duk ikut hadis. Kita duk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut Rasulullah, bermakna kita ikut Al-Quran. Tu dia panggil berlazim-laziman. Kita nak tanggal satu tu tak boleh, dia bawa dua-dua. Sebab itulah kata Yahudi, ahli kitab, walaupun dia kata dia percaya dengan Allah, tetapi dia tak diiktiraf dengan kata iman. Dia jadi kafir juga. Tengok, dia ikut Allah dah tu. Patutnya beriman lah. Pasal apa tak panggil orang mukmin? Kerana dia menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah dan juga apa hak Rasulullah bawa tu dia berengkeh dengan beriman kepada Allah. Allah ajak dalam Quran, hak ayat yang masyhur kita selalu dengar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cintakan Allah, maka ikut aku. Tengok tu. Cara hak depan lagu lain, belakang lagu lain. Tu isyarat apa dia? Mutalaziman. Dua yang berlaziman. Situ. Jadi bahasa mudahnya, bila ikut Quran bermakna ikut hadis Nabi. Bila ikut apa sunnah Rasulullah bermakna ikut Al-Quran. Tak boleh kita nak passing, tak boleh dah. Tak boleh nak passing. Tu dia panggil dua hak berlaziman. Lagu tu di sini. Bila kita kata keadaan, bila kita kata sifat sama di zat Allah tu qadim, sedia, maka lazim di situ juga keadaan Allah yang mendengar tu pun mesti qadim juga. Dia mesti qadim juga. Sebab sifat ma'ani dan maknawiyah dia berengkeh. Sebab tu panggil ma'ani maknawiyah. Maknawiyah tu pemasuk ya nisbah, yakni sifat yang dibangsakan, yang dinisbahkan kepada sifat ma'ani. Jadi bila begitu tak boleh nak tetangga dah lah. Dia melekat elok. Tu. Dan dalil atas demikian seperti yang telah tersebut di huraian-huraian di atas. Dalil pada kata keadaan Allah yang mendengar tu. Turutlah dalil-dalil hak yang tersebut. Hak kita dulu-dulu ni. Apa mana? Hak qadiran dulu tu. Kita ubah cakap lah. Pada asal qadiran muka 28 hak baris bawah nu. Dan dalil atas demikian itu ialah kita fikir dan tilik pada makhluk ini jikalau tidak sabit keadaan yang melekatkan sifat kudrat di zat. Kita ubah. Kalau tidak sabit keadaan sifat sama di zat Allah Ta'ala,
nescaya tidak ada sifat sama tukar dan kudrat sama. Tak ada kalau tak sabit di zat Allah keadaan Allah tu yang bersifat dengan mendengar, maka tak ada lah di zat Allah tu sifat pendengar, tak ada. Sebab ada keadaan yang mendengar tu, kita reti kata Allah tu bersifat dengan pendengar. Sebab saya lah, misal kita lah bila bercakap, cakap kita mengaku, oh dia ni boleh mendengar, dia ni ada sifat pendengar. Oh, kamu tahu mana kata dia ada sifat pendengar? Kalau kita suruh tunjuk mana sifat pendengar, tak boleh nak tunjuk. Kalau kita tunjuk, kena kepada ni, dia panggil uzun, daun telinga. Kalau tunjuk dalam lubang, dia panggil simah. Simah ni lubang telinga. Habis itu mana sifat pendengar? Kamu tahu mana ada sifat pendengar? Oh, aku tahu kerana dia mendengar, dia boleh mendengar. Keadaan dia tu yang sedang mendengar. Tahu mana keadaan dia sedang mendengar? Aku cakap dia mengaku maka keadaan yang mendengar itulah yang duk tambat memberi faham kepada kita ada di telinga dia tu sifat pendengar. Tu ambil kiah di makhluk tu mudah bagi nampak sikit. Cuba pendengar Allah taklah macam pendengar makhluk, jangan duk bayanglah dengan telinga. Jaga ada daun telinga, ada cuping telinga hak duk menahan daripada getaran suara terlepas, dan orang cakap buk kena sini, brown dia tampak masuk dalam simah, masuk dalam lubang telinga, boleh mendengar. Baik. Tu kita kiahlah hak dalil-dalil yang dulu tu. Dia kata dia, dan jika tidak ada pada Allah Ta'ala kudrat, kita tukar, dan jika tidak ada pada Allah tu sama, nescaya adalah ia, sini dia kata lemah, kita tukar jadi nescaya adalah ia tuli. Kalau tak ada kudrat di Allah, mestilah dia tuli. Dan jika ia lemah, kita tukar, dan jika ia Allah tu tuli, nescaya tidak menjadi, yakni nescaya tiada boleh menjadikan ia Allah akan makhluk ini, tak boleh buat makhluk. Ni sekali guis sekali imbah ni nampak macam celaru dah. Apa kena mengena tuli dengan buat makhluk? Dia tuli ni satu sifat yang kekurangan, termasuk dalam sifat-sifat yang naqais, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang menunjuk atas kekurangan, kecacatan. Tu pekak tuli tu. Baik, Allah kita i'tiqad mesti bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil dia bersifat dengan sifat kekurangan. Bila mana ada di zat Allah tu tuli, maka lazimlah pada zat Allah tu lemah. Sebab apa? Kerana dia tidak mampu menghilangkan ketulian dia tu, kepekakan dia. Lagu mana bila dah lemah, pekak dia sendiri pun dia tak boleh buang, lagu mana dia nak buat makhluk? Tengok dia berangkai api tu. Sekali gue orang kata, awaknya tuli apa pekak kena mengena apa dengan buat makhluk? Sebab dia tak mampu hilangkan kekurangan sendiri. Nak buang kekurangan sendiri pun tak boleh, apatah lagi nak buat makhluk. Tu kata jadi lemah daripada mengadakan makhluk kesemuanya. Tak apalah, dak katalah ustaz dia main nak mengadu, nak beradu dia panggil. Katalah ustaz, Tuhan mampu buang pekak dia. Tuhan boleh buang sifat pekak. Bermakna Tuhan kuasa ke tak? Apa dia? Memang lagu tu lah duk nampak jawapan tu. Nampak rupa kuasa. Lemah juga. Tadi boleh buang pekak pun lemah. Hak ni tadi tak boleh buang pekak, memang lemah dah. Hak ni boleh buang pekak pun lemah juga. Sebab apa lemah? Lemah kerana Tuhan tak mampu tahan pekak di dia. Sepatutnya kalau Tuhan hebat, jangan bagi ada pekak daripada mula lagi. Jangan ada sifat-sifat kekurangan yang disandak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lemah Tuhan, tak boleh tahan pekak dia sendiri. Kena juga penyakit dia panggil. Tak boleh buat apa, kena juga penyakit.
Dah kalau kena juga, lemah ke tak? Lemah. Walaupun selepas tu dia boleh menghilangkan, tapi tetap dihukum lemah. Tetap jadi lemah. Kerana dia tak mampu tahan penyakit pada peringkat awal tu. Bila sabit lemah di Tuhan, tak boleh menjadikan alam. Lerek pi tak ada kudrat. Bila tak ada kudrat, tak boleh buat alam. Tengok nah, tu asalnya tu kaunu sami'an tapi rengke pi sampai berhubung sampai keadaan Allah yang kuasa. Tu tengok ulama dia susun kemah. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang ke-19, kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala tu yang melihat, wajib pada syarak pula, yakni wajib pada syarak juga atas tiap-tiap mukallaf, atas tiap-tiap orang yang akil baligh, mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, dalam hati mukallaf, mengetahui dan mengaku tu dengan tentu sungguh di zat Allah Ta'ala tu kaunuhu basiran. Apa kaunuhu basiran? Artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Keadaan Allah yang melihat. Tidak, tu yang tu terlebih tu. Ibarat apa orang panggil ni, la'allahu barangkalinya terlebih cetak kau ke mana tu. Yang tu kalau boleh tak mau, kita bulat ya. Yang, yakni tidak keadaan Allah. Keadaan Allah Ta'ala yang melihat, tidak keadaan Allah Ta'ala yang buta. Yang tu nak ada di situ. Dia panggil kaunuhu a'ma. Lawan bagi kaunuhu basiran, dia panggil kaunuhu a'ma. Keadaan Allah yang buta. Tu makna lazim. Bila dia keadaan yang melihat, tidaklah keadaan dia tu yang buta. Dan iaitu keadaan tu sifat yang antara ada dan tiada, yang melazim, sama lah ni kita baca, dan melekat ia akan sifat basar di zat Allah Ta'ala, sama macam huraian tadi. Dan dalil atas demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut, katanya wallahu a'lam. Apa tu kita habis tu sifat 20. Huraian sifat yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, kena tahu serta kena mengaku membenar tu di dalam hatinya, di dalam hati mukallaf, mengetahui dan mengaku tu dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala. Tengok dia tafannun fil ibarah tu. Dia tafannun fil ibarah tadi atas dia tentu sungguh tu ya. Ni dia umai sabit pula, tapi barangkalinya nak ada lagi tu atas tadi tu tentu sungguh di zat, yakni tentu sungguh sabit di zat. Nak lagu tu ibarat hak tadi, lupa nak jaga. Kena tahu, kena mengaku tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala tu keadaan yang berkata-kata, dan tentu tidak keadaan yang bisu. Itu lazim dia lah. Tidak keadaan bisu tu wajib juga. Keadaan Allah yang berkata-kata, dan juga tidak bisu tu, dia panggil wajib. Yang mustahil tu bisu. Dulu kita bahas dah beza antara hukum akal dengan muta'allaq bagi hukum akal. Muta'allaq bagi hukum akal iaitu mustahil, kena kepada bisu. Adapun kita hukum dengan kata tidak bisu, itu dia panggil istihalatul mustahil. Jaga situ. Adapun tidak bisu Allah Ta'ala, hak tu wajib. Pasti, kerana dia makna lazim daripada boleh berkata-kata. Lazim daripada tu tidak bisu. Dan iaitu keadaan yang berkata-kata tu sifat yang antara ada dan tiada. Sama macam tadi. Abang tu kata sini senang lah. Yang sedia di zat Allah Ta'ala yang melazim dan melekat ia kaunuhu mutakalliman tu, kaunuhu tu melekat akan sifat kalam pada zat Allah.
Dan dalil atas demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Wallahu a'lam. Habis itu sifat 20. Habis dah lah. Jadi atas, bukan habis kitab tak habis lagi, banyak lagi sifat harus tak masuk lagi. Jadi hak secara ringkas tu beginilah huraian secara pendek. Adapun huraian yang panjang lebar tuan-tuan bolehlah tengok di dalam kitab yang dalam Hasyiah Suhaimi, Hasyiah Hudhudi, dalam kitab-kitab lain lah, Syarah Kubra, apa tu Syarah Kabir bagi Syekh Sanusi, kalau hak Mataumi Barahin, apa tu Syarah Jawharatut Tauhid, sana ada bahas panjang lebar lagi di sana. Ataupun ghalib hak kita budak-budak pondok duk ngaji ni, hak mesti antara hak wajibnya Fathul Majid di antaranya. Baik. Tu kemudian katanya tambihun, ini satu penjagaan, bermula segala sifat yang tersebut itu terbahagi ia sifat tu kepada 4 bahagi. Ni dia nak ajak kita pula istilah panggilan ulama usuluddin pada sifat-sifat yang hak-hak kita belajar tu. Lepas tu akan masuk nanti uraian yang sifat 21, masalah yang harus. Cukup situ dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ووالدهم ولمشايخهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.